tanya bagaimana kami nak kenal Nabi. Allah bagi tahu clue. Kami akan beri kepada kitab, kepadanya kitab dan suruh dia baca dan dia akan jawab, aku tidak tahu baca. Aku tidak tahu baca dan kami akan paksa dia baca atas nama Tuhan kamu baru dia baca. Itu clue yang Allah bagi dah. Jadi daripada awalan sampai akhir dalam Bible kita baca. Ada satu ayat pun yang suruh mana-mana Nabi dibaca. Nabi Adam pun tak suruh dibaca. Nabi Nuh pun tak suruh dibaca. Nabi Isa pun tak suruh dibaca. Siapa dia Nabi tu? Itu yang buatkan kita mesti cari. Clue yang Allah bagi tu. Cari barulah Islam sampai. Itu time yang Allah nak dari kita. Siapa yang mula buat pencarian, akhirnya dia akan berakhir dengan Islam. Itu semua mualaf akan jadi macam tu. Allah tertarik pelan-pelan. Barulah kita perkara pertama saya baca sirah Nabi. Sejarah Islam tingkatan 6, buku tu saya saya baca. Sirah Nabi, bagaimana Nabi pergi bertapa tafalwat di gunung Gua Hira. Allah turunkan wahyu pertama. Iqra, bacalah kamu. Nabi baca tak? Kita baca. Kita tak baca, masya-Allah tu yang Nabi jawab. Nampak tak? Sepadan tak apa yang Allah bagi clue ke Nabi Ibrahim? Kami akan suruh dia baca dan dia akan jawab tanpa baca. Dialah pembawa rahmat. Allah bagi, dialah pembawa rahmat kepada seluruh alam ni. Dia akan mengadili dunia ni dengan seadil-adilnya. Allah bagi muka dia punya cantik. Nabi Isa pun bagi muka dia punya cantik. Apa dia? Muhammad. Bila start cari tu, baca detik cari. Sana dia cari ke padan dengan dia menangis kita. Barulah ada terdetik hati. Saya nak tambah sikit lah ya. Di dalam Bible dinyatakan penggenapan firman Allah. Di dalam Bible itu menyatakan bahawa di akhir zaman yang dinamakan Mesias itu sepatutnya adalah Muhammad. Menepati firman Allah dalam kitab Old Testament dengan New Testament, dikatakan bahawa Mesias yang sepatutnya adalah yang membawa syariat baru seperti Musa. Dia seperti Musa, dia seperti Musa membawa syariat baru, kemudian dia dilahirkan oleh ibu dan ada ibu, ada ayah, kemudian dia bawa syariat baru. Siapa yang bawa ini? Jadi Daud alaihissalam ikut syariat Musa, Sulaiman ikut syariat Musa, Isa ikut syariat Musa. Cuma Injil dia hanya untuk mengesahkan saja. Kira-kira yang dua tu, Zabur dengan Injil tu. Tapi ikut syariat dan hukum Taurat kan. Kemudian stop kat situ, keluar yang ni Muhammad, dia syariat baru dan dilahirkan seperti Nabi Musa juga membuat syariat baru. Dia lahirkan normal macam ada ibu dan ayah. Dan Isa totally claim jatuh sudah. Dia punya logik dia itu. Isa dia tak ada ayah. Jadi seperti oleh Musa, Mesias yang dijanjikan oleh Yahudi dan orang Nasrani yang tunduk Mesias tu ialah Muhammad. Dia ikut syariat. Dalam Bible juga Mesias itu seperti Musa, ada syariat baru, dilahirkan oleh ayah dan ibu seperti Musa. Confirm Isa itu bukan sebab dia tak ada ayah. Tapi dia cakap Mesias palsu di dalam Yahudi ialah yang paling berpengaruh ialah Isa. Jadi mereka bunuh dia. Mereka tunggu lagi sampai sekarang Mesias. Iaitu siapa? Dajjal al-Masih. Itu Mesias mereka. Tapi kita dah sampai Mesias kita, iaitu Muhammad. Mereka tak ada. Banyak poin ada, banyak yang kita boleh cari sebenarnya. Dia macam ni, kebenaran ini bahasa Allah. Bagaimana kita nak modify kebenaran tetap akan keluar. Begitu juga, walaupun kitab Injil itu manusia dah ciplak macam mana, kebenaran itu mereka tak boleh ciplak. Jadi kebenaran Nabi Muhammad semua tu ada terang-terang di sana. Jadi kalau kita pandang, kita baca dengan mata hidayah, masya-Allah kita boleh faham. Kita boleh faham. Saya jumpa satu orang Cina, dia anti-Islam. Cari buku-buku Islam nak cerita apa ni Islam kan. Dia cari tak jumpa. Takkan jumpa. Tak jumpa. Lepas tu dia baca Bible. Tiap-tiap kali dia baca Bible, dia nak pada Islam. Tiap-tiap kali nak baca Bible, dia nak pada Islam. Dia lebih kuat Islam daripada baca Bible. Anak pun bukan kuat sangat. Kadang-kadang Zaujana dia tengok kawan, tapi soalan kawan tak buat ni, kawan tak buat ni. Kita tanya macam ikut akal logik kita. Apalah Tuhan suruh buat Ramadan ni manusia suruh buat. Saya kadang-kadang macam ni. Zaujana pesan satu saja. Pergilah kamu cari. Pergilah kamu belajar.
Tapi apabila kita berilmu, kita dah cari ilmu, itulah saya kata macam tadi tuan kata yang Cina tu dah cari satu benda nak takkan terjumpa. Memang tak ada dalam Islam satu kecacatan. Kita takkan jumpa. Semua yang ada dekat situ semua perfect, yang betul-betul apa orang kata apa padan dengan kehidupan manusia, malahan lebih. Itu hebatnya ilmu-ilmu yang ada. Lagi mana kita cari, semuanya terjawab dengan sendiri. Semuanya terjawab dengan sendiri. Masya-Allah, tabarakallah. Itu ilmu yang ada, dan itu baru ilmu saja. Saya nak dakwah dengan orang belum Islam ni. Saya dah macam mana yang saya pun ada kawan-kawan dia ramai kita kan. Dakwah dengan mereka ni. Ada seorang ni dah mula dia tanya. Saya Satu macam mana nak dakwah dengan mereka pun sabar dalam penyampaian kita. Sambil sabar, sambil doa. Dia memerlukan doa yang paling mujarab. Kita kena minta pada Allah, kita sayang pada dia. Disebabkan sayang tu kita buat apa benda pun pegang pada ikrar kita. Inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Artinya kita buat apa-apa, hidup dan mati kita semuanya kerana Allah. Begitu juga kita nak sampaikan satu dakwah ni, bukan berunsurkan aku nak dapat pahala, aku nak selamat, tak. Aku sampaikan dakwah ni kerana Allah. Cuba buat macam tu, tengok doa pada Allah, Allah akan buka. Pelan-pelan kita beritahu pada Islam ni macam ni. Macam depa. Macam anak tanya dekat satu Cina. Dia kata budak lah Tuhan dia. Dia kata budak kami pun boleh bawa kami pergi syurga, dia kata. Saya tanya dekat dia, sebelum budak kamu lahir, matahari sudah ada kah? Ada. Sebelum budak kamu lahir, bulan sudah ada kah? Ada. Sebelum budak kamu lahir, dunia sudah ada tak? Sudah ada. Siapa buat tu? Kalau kamu kata budak kamu yang Tuhan, budak kamu yang boleh bawa kamu pergi syurga, siapa budak buat ni? Tu saya tanya, ni Nokia ni, telefon ni jatuh dari langit kah? Mestilah Nokia buat. Ada seorang pencipta. Jadi bulan, matahari, bintang ni semua mesti ada pencipta. Siapa dia? Bukannya budak kamu, sebab budak kamu lahir selepas benda ni sudah terjadi. Betul tak? Dia baru fikir. Ya, pilih siapa pun dia lah. Artinya kita sudah bagi satu input dekat dia, balik rumah dia akan fikir. Betul lah dia cakap. Maka dia akan mula buat pencarian. Dan siapa yang sudah mula buat pencarian, insya-Allah diiringi dengan doa kita, suatu hari dia akan Itu cara kita nak sampaikan. Bukan terus apalah hang sembah apa ni, tak ada. Kita cakap satu benda yang logik dekat dia. Sama juga dengan orang-orang ni. Dari mana kamu dapat patung berhala ni? Kita boleh tanya. Saya minta maaf, saya tanya, daripada mana ada patung berhala ni? Bukankah kamu sendiri yang buat? Kan? Bukankah kamu sendiri yang buat? Angin yang kena ni pun atas kita tak nampak. Bagaimana kita boleh nampak Tuhan yang menjadikan angin? Angin pun kita tak boleh nampak. Sedangkan Tuhan yang menjadikan angin itu lagi-lagi kita tak boleh nampak. Kadang kita cakap poin-poin macam ni dekat dia. Dia mula-mula akan tentang lah. Tapi kita sabarlah bila dia tentang. Saya minta maaf lah sajalah, saya nak kongsi lah. Balik dia akan fikir. Betul lah. Angin kena atas kita semua. Tapi tak ada pun wajah untuk angin ni kan. Ini macam mana? Tuhan yang jadikan angin tu, mestilah kita pun tak boleh nampak dia. Betul tak kan? Sedangkan angin tu kita tak nampak. Maka dia akan mula berfikir. Diiringi dengan doa kita, Masya Allah. InsyaAllah boleh sampai. Ustaz, contoh lah macam Hindu kan. Dia kata yang patung-patung tu dia macam dewa saja, tapi dia percaya pada Allah. Sungguh. Lepas tu ada lagi. Pasal saya dengar radio ini kan. Dia anak Dr. Sami kat, tapi saya tanya kat mana. Dia bercakap ada satu kitab dalam kitab Hindu ni pun, dia menyatakan bahawa ada Nabi Muhammad. Tapi bukanlah nama Muhammad. Kan. Dia ada empat nama. Ahmadi, Narasangga, lagi satu saya kata yang terakhirnya Kalki. Ini 4 avatar yang daripada tubuh Dewa Krishna akan ambil. Avatar yang paling last sekali adalah avatar Kalki. Daripada tunggu untuk avatar Kalki ni. Apa akan jadi? Nama tadi memang nama yang daripada kitab tu. Bukan ubah. Daripada kitab itu. Ahmadi, Narasangga, lagi satu saya lupa, lagi satu Kalki. Dan ni orang Hindu bertunggu untuk Kalki tu. Hikayat Ramayana tu salah satu. Hikayat Ramayana yang kita belajar itu adalah yang ke-8. Lagi satu kali Rama ni akan jelma balik.
ke dunia, dia akan turun balik ke dunia, iaitu Kalki, avatar yang kejelmaan yang ke-9 iaitu Kalki. Maka orang tanya pada ni Rama ni, Kalki ni macam mana? Rama kata Kalki ni bila dah jadinya turunnya Kalki, lepas pada tu kiamat. Dunia takkan ada. Jadi dalam Islam kan, turunnya Nabi Muhammad artinya kiamat kecil. Jadi Kalki yang dimaksudkan di situ bukan siapa? Nabi Muhammad. Dan ciri-ciri Kalki, ciri-ciri Narasangga, ciri-ciri Ahmadi ini, dia akan lahir di padang pasir, berkenderaankan unta, memiliki 9 orang isteri, memiliki 10 kalungan bunga. 10 kalungan bunga itu siapa dia? Sahabat-sahabat dia, 10 orang sahabat. Ini semua ciri-ciri ini memang 100% sandar kepada Nabi Muhammad. Jadi ini antara poin-poin yang kita boleh berhujah dengan orang. Jadi kat sini kita tahu bahawa nabi-nabi ni terlalu banyak kan Ustaz kan? Rasul pun terlalu banyak. Cuma yang kita wajib tahu 25 kan. Adakah bangkan pasal ni kitab ni pun dia menyatakan bahawa nabi-nabi kan? Boleh jadi tak yang membawa atas ni nabi juga sebenarnya, tapi macam Kristian lah. Selain daripada 4 kitab paling utama itu kitab. Allah Subhanahu Wa Taala turunkan beratus-ratus ribu suhuf. Salah satunya Veda. Salah satunya Bhagavad Gita. Sebab tu saya selalu bagi tahu, jangan menidakkan Veda. Jangan tolak Veda, sebab banyak dalam Veda tu ada kebenaran. Kebenaran apa? Kebenaran Islam. Semuanya ada. Veda, bahasa-bahasa Veda ni semua pun bahasa-bahasa Sanskrit pun banyak ke arah bahasa Arab. Maaf, pahala, semua ni bahasa-bahasa Arab ada dalam kitab-kitab Veda tu. Jadi jangan tolak semua tu. Yang merosakkan Veda tu orang Hindu Brahmin. Orang Hindu Brahmin. Sewaktu Allah turunkan, ini kajian saya sendiri, Allah turunkan suhuf ini Veda dekat kaum Brahmin. Bila kaum Brahmin dapat, mereka rasa mereka kaum yang terpilih. Sebab tu hari ini Brahmin dalam Hindu ada kasta yang banyak. Paling hujung Parya, Hindu Parya, betul tak? Okey, sebenarnya kalau kita kaji balik, Parya ini adalah orang yang menentang ajaran Brahmin, pembohongan Brahmin. Okey, macam saya nak tunjuk saya hebat, mestilah saya kena bawa satu kitab, saya kena apa. Okey, dalam kitab ni diceritakan bahawa saya ni dipilih sebagai seorang rasul ni. Jadi orang yang duduk kampung dia akan percayalah, macam ayat bin lah. Mati-mati percaya dah dekat dia. Begitulah Brahmin ni pun. Maka mesti akan orang tanya, kalau kamu ni hebat sangat, adakah kamu pernah jumpa Tuhan? Semalam pun aku jumpa Tuhan. Aku sembang dengan dia. Bagaimana rupa Tuhan? Bagaimana rupanya? Wajah dia saya tengok kiri ada 10, kanan ada 10, belakang ada 10. Tangan dia dekat sini 20, tangan ni 20. Maka salah seorang tu akan buat ukiran lah. Imagination. Sebab itulah wujudnya patung-patung. Tapi sebenarnya semua tu pembohongan kaum Brahmin. Dia nak tunjuk dia hebat, semua kena hormat dia. Jadi salah seorang bangun, kamu bohong. Kamu bohong, aku tak percaya. Jadi apa dia kata? Inilah ciri-ciri orang yang Tuhan laknat. Siapa berkawan dengan dia, maka kamu pun akan dilaknat. Hina lah dia kata. Parya. Jadi halau dia keluar. Orang Parya, siapa pun tak boleh berhubung dengan dia. Dia hina terus. Orang Parya, Hindu Parya tu hina terus. Sebab tu orang India tercabar bila kita sebut Hindu Parya. Tidak kan? Masih ada pemahaman macam tu? Masih ada lagi pemahaman macam tu? Ada lagi. Ada. Ayah saya memang kuat dalam benda tu. Nak cari kawan, jangan cari kawan Parya. Kalau kawan-kawan Parya kan kena duduk di luar, jangan tak boleh masuk di dalam rumah. Sampai macam sial macam tu. Yang tukang dori dulu, yang tukang gunting rambut dulu, kasta dengan Parya. Mereka buat kerja-kerja hina. Jadi sebenarnya bagi anak, kajian anak tunjukkan Parya ni adalah orang-orang yang bagus. Dia ni tentang ajaran-ajaran Brahmin ni. Jadi Brahmin dia ubah-ubah fakta-fakta. Sebab tu sampai ke hari ni orang Hindu mana boleh baca kitab Sanskrit? Boleh baca tak? Tak ada. Ilmu tu tidak disebarkan. Mereka tutup bagi mereka. Kalau sebarkan, kebenaran orang akan tahu. Jadi bila sekarang orang duk tengah buat kajian, dia baru mereka tahu kebenaran ada dalam tu. Sebenarnya dalam kitab Veda pun dicerita Tuhan tak ada rupa. Jadi apa ni, bahasa dah mati kan? Tak ada orang guna bahasa. Tak ada orang guna dah. Jadi Tak ada orang guna kesimpulan dah. dia semua ni pada nabi-nabi jugalah. Cuma yang syariat tu yang tak kena. Macam yang paling hampir dengan kita Allah Kristian lah turunkan kan. Islam daripada Nabi Adam. Turun satu nabi semua bawa Islam.
syariat Allah ni jadi sempurna bila turunnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu awal mesti akan berakhir. Akhirnya awalnya daripada Nabi Adam, akhirnya dekat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila Nabi turun, komplit dah syariat Islam. Allah kata takkan ada satu agama yang lain, takkan ada satu Nabi, semuanya sudah sempurna dah. Itu saja masyaallah. Itu kebenaran yang ada dalam Islam yang ramai sudah tahu, tapi disebabkan keegoan mereka tu. InsyaAllah pelan-pelan boleh. Dr. Zakir naik ada insyaAllah. Sekarang ni orang kan ya Allah semua Brazil. Ni Sebab apa Brazil? Brazil. Okey, sorry. Saya gambar. Ni sekarang ni orang Hindu di Malaysia ni klaim dalam Kaabah Baitullah di Makkah Ada Dewa Siwa. Ada juga. Okey, yang tu cerita ni baru satu pencara telefon saya tanya. Pencara dari dekat Batang Kali ada tak apa-apa Universiti Islam ke apa? Batang Kali ke apa tak? Bukit Beruntung ke mana saya tak tahu lah. Ada seorang pencara Ustaz Syariman ke apa dari telefon anak baru saya. Dia kata ada seorang Hindu ni Dr. Rawi dia buat pengakuan, dia kata dalam Kaabah tu ada Dewa Siwa. Okey, cerita tu macam ni. Batu Hajaratul Aswad tu yang Nabi pergi letak tu dia warna hitam kan. Aswad maksudnya hitam. Tapi asalnya batu tu putih. Tapi letak lepas tu baru dia jadi hitam. Dewa Siwa, kalau masuk dalam internet boleh nampak. Dewa Siwa dia punya ukiran patung tu depa buat macam ni. Siapa ada internet? Sana. Saya sendiri pun ada. Sana. Saya tunjuk. Tak buat edisi kedua tak apa ni? InsyaAllah. Kita macam ni perbandingan kan? Tak ada detail apa kan. Tapi buat bulan subuh lah. Bulan subuh panjang masa lagi sampai pukul 11 apa? Kalau orang Dino pun sampai boleh tak ada hal. Kalau lanjut sampai ke 10. Orang sampai tu risau. Malam ni apa? Ni. Nampak tak? Ini patung Dewa Siwa. Ukiran Dewa Siwa. Dewa ini panggil Siwa Lingga. Macam ni benda. Ha? Ni. Linggap. Nampak tak? Kan? Dia warna hitam tak? Hitam kan? Beri Adidas tu. Okey. Ustaz, bukan dalam bahasa you panggil linggar. Lingga. Betul lah. Lingga. Siwa Lingga. Okey. Jadi batu dia asalnya lebih kurang macam ni lah. Lebih kurang macam ni batu dia hitam-hitam. Orang Hindu percaya Kaabah yang kita duk picu luas buat ajar ni pecahan dari rekahan daripada Dewa Siwa tu. Itu yang kita pergi letak, kita picu. Tu anak kata dekat orang Hindu. Kalaulah dalam Kaabah tu ada Dewa Siwa, ramai orang Arab sudah masuk Hindu lah. Tidak? Kenapa dia tak masuk Hindu? Banyak hampa buat cerita. Ini satu cerita. Saja nak bagi okey satu sekarang ni masalahnya sekarang Islam sedang berkembang pesat. Kebenaran Islam sampai. Britain gereja kosong. Semua penuh dengan dekat masjid hari ni. Tidak. Begitu juga orang takut sekarang. Orang-orang kafir semua takut. Suatu ketika nanti Islam akan kembali bangkit balik macam mana dulu-dulu pada zaman-zaman Nabi para sahabat dan sebagainya. Jadi mereka guna doktrin-doktrin palsu. Cuba. Tak boleh. Akhirnya guna fitnah. Itulah sebabnya IS semua ditunjuk. Padahal IS buat benda tu kita pun tak tahu. Wallahualam kita tak tahu. Yang penggal kepala tu semua tu dia tunjuk. So that bila orang lain tengok Allah takutnya dengan Islam tu pasal itu tanya why IS? Kenapa dia perbanyak tunjuk tu? Jadi orang tengok Allah Islam macam ni ke, dia kejamnya Islam, masya-Allah. Berapa banyak orang Hindu, berapa banyak orang Cina pegang video-video yang kepala dipenggal oleh IS tu, konon-konon IS lah. Mereka tengok Allah ni ke Islam. Dia orang takut tak takut dengan Islam? Takutlah. Itulah doktrin yang Islamic State. Tak siapa sebenarnya AS. Wallahualam.
Tu Sunni ke Syiah Ustaz? Saya pun malas nak ambil tahu. Benda yang sebenarnya orang kata Bapak saya. Bapak dah fobia satu benda saja. Bagi saya satu saja. Kalau benar-benar dia Islam, dia ikut Islam, mau dah dia buat lagu tu. Nabi tak pernah ajak. Saya abang dekat masalah itu saja. Nabi tak pernah ajak kita. Kau nak berperang, perang one by one lah. Sedangkan anak isteri dia kamu jangan sentuh, tinggal Nabi ajar, masya-Allah. Tapi ayah buat dah. Kalau betul-betul ayah buat ikut apa tak apa, itu kira ikut Sunni ya. Kalau dia tak buat macam tu, dia bukan Islam lah. Dia tak ikut Islam lah. Yang ayat bunuh tu orang Islam je, orang lain tak pernah. Jadi ini adalah antara agenda-agenda yang Yahudi dan orang Nasara semua kena guna hari ini supaya dia pastikan dunia ni tak lihat pada Islam. Dia create satu nama IS. Jadi kita sendiri pun tak tahu IS tu apa dia kan. Apa dia kita pun tak tahu. Tapi ramai ke orang kita kata IS ni jahat. Maknanya orang kita ni seolah-olah tahu pula IS tu siapa. Agenda IS mungkin agenda yang suci. Dia bukan buat benda yang daripada tunjuk tu. Tapi dunia tunjuk ini yang dia buat. Rakaman macam dia lakon semula kan. Sama lah macam orang kata Ustaz Syah ni sega, orang suka kan. Dia baik 10 orang suka dekat saya. Mesti ada yang ke sebelah tu tak suka. Tidak. Ni apa yang bagus sangat ini? Tidak kan? Jadi dia tunggu macam mana nak jatuhkan saya. Betul tak Azan? Dia tunggu macam mana. Dapat satu poin kecil cukup. Habis. Apa kata dia bagus. Dia tembak dengan perempuan. Padahal mungkin perempuan tu adik saya. Tidak. Dia kata saya apa? Dia tembak dengan perempuan tu. Dia bukan main manja. Sentuh lagi dia ada tu dia. Fitnah. Fitnah. Masya Allah. Jadi orang 10 ni akan hilang hormat. Sikit-sikit. Nampak yang buruk saja. Itu yang dia akan tunjuk bahasa Islam. Itu yang sedang jadi tu. InsyaAllah. Boleh lah insyaAllah. Boleh lah insyaAllah. Next year. Pengumuman dia kena datang tak payah ikut Al Jazeera yang telah di-ban oleh BBC dan Bloomberg masa 11 September dulu 2001 kan. Pengumuman World Trade Center yang 2 bangunan runtuh tu. Sebelum tu salam Yahudi kan. Esok cuti 200 orang Yahudi cuti esok. So esoknya orang nak bom. Dia tahu yang Islam dengan orang yang Kristian tu mesti kerja lagi tak tahu. Dia kuasa. Dah ada dah. Dia maklumkan dia kawan-kawan Yahudi, dia Rabbi dia pergi Jehovah ni. Come. Register pergi. And then esok bangunan yang kita kerja ni kita nak buat fitnah kepada agama Islam sebesar-besar fitnah. Memang betul. Yahudi betul. Tak ada yang mati Yahudi. Semua cuti. Database herbis mereka. Cuti semua Yahudi. Yang jadi mangsa ialah orang Kristian dan orang-orang yang bukan yang ateis yang mati. Itu sebagai untuk mendukung fitnah mereka, membuktikan bahawa yang hijack that plane itu ialah mereka buat seorang Arab kat situ. Itu salah satu fitnah. Orang Yahudi yang cuti, 200 orang cuti. Orang Yahudi. Cuti esoknya kita nak kena bom ni. Tak, FBI pun ada bongkaran benda ni. Yes. Tapi apa pun kita pegang Islam, kita amalkan Islam insya-Allah. Islam kebenaran. Sebab bahasa yang Allah guna kebenaran. Kebenaran macam mana pun tak boleh dipadam. Macam mana orang ambil tambah ni pun satu hari kebenaran akan keluar. InsyaAllah. Kita doalah. InsyaAllah. InsyaAllah. Jumpa lagi orang. InsyaAllah. Jumpa lagi.